Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'. Muka surat yang ke berapa? Ada tanda bulan lepas. Okey, tak apa. Sebenarnya pada malam ni saya tak berhasrat untuk baca ambillah akidahmu. Kita tangguh dulu. Walaupun saya bawa kitab, nanti tuan kata saya tertinggal pula bawa kitab. Ada kitab ni. Ada benda isu lain yang kita nak bincangkan di sini. Isu masalah pokok. Isu ambil berkat daripada pokok. Sebab bila ditegur oleh beberapa individu, beberapa pihak, dia buat video pula berulang-ulang, merepek-repek. Jadi saya rasa perlu diperjelaskan. Sebab kesian kepada orang-orang yang menganggap diri mereka orang awam, orang yang tidak mengkaji, tidak membaca. Jadi akan terpengaruh. Sedangkan perkara ini adalah merupakan perkara yang besar dan tak perlu difatwakan dan tak perlu muzakarah, kerana perkara ini dah jelas. Menjadikan makhluk sebagai perantaraan, memang banyak ayat Quran ditegah. Jadi apa perlu muzakarah? Muzakarah ni kalau berlaku kemuskilan, kesamaran, sesuatu benda yang tak jelas, baru boleh kita muzakarah. Kita kemukakan fakta, dalil, hujah dan sebagainya. Bila dah terang-terang benda tu salah, tak perlu muzakarah lagi. Jadi tugas kitanya menjadi tanggungjawab, kewajipan kepada kita nak terangkan kepada masyarakat supaya nilai antara hujah orang yang kata boleh minta kepada pokok sebagai perantaraan, tetapi menganggap Allah Ta'ala yang memperkenankan bukan pokok. Kalau dah tahu pokok tidak dapat memberi bekas, tidak dapat memperkenankan doa, apa barang kita minta kat pokok? Apa perlu? Sudah tentu tidak perlu. Jadi pada malam ni insya-Allah kita nak bincangkan tentang masalah tersebut. Yang pertama, hadirin sekalian, bila kita mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Apa makna la ilaha illallah? Yang tu dulu kita kena faham. Yang kita duk mengucap tu, hari-hari kita mengucap dalam kalimah syahadah ada apa dia, dalam tahiyat akhir ada kalimah syahadah. Di dalam azan pun ada kalimah syahadah, kalimah tauhid. Apa maksud? Ataupun diucapkan dengan lisan kita tetapi tak masuk di dalam hati. Ataupun orang sebut tapi dia tak faham apa makna kalimah syahadah. Jadi di sini para ulama menghuraikan makna la ilaha illallah. Dia kata annahu la ma'buda bihaqqin illallah. Maksud la ilaha illallah itu tidak ada yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kita meletakkan Allah Taala lah ilah, Allah Taala lah Tuhan yang layak disembah. Wa huwa wahdahu subhanahu al-mustahiq bi an tasarrafa lahu jami'ul ibadat. Jadi Allah Ta'ala yang esa itu yang kita kena mempersembahkan semua ibadat. Kita menyembahkan, mengemukakan semua ibadat-ibadat hanya kepada Allah. Sebahagian daripada ibadat adalah doa. Doa maknanya memohon, meminta. Dia sebahagian daripada ibadah. Jadi bila disebut sebagai ibadah,
dia hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, bukan milik makhluk. Sebab la ilaha illallah, dia ada Tuhan yang layak disembah dan melakukan segala ibadat melainkan kepada Allah. Wa takunu khalisatan lahu duna siwahu, dan adalah ibadah itu khusus bagi Allah, bukan selain daripada Allah. Selain daripada sembahyang, puasa, zakat, haji, berselawat, berzikir, baca Quran, doa sebahagian daripada ibadah. Tak boleh minta melainkan hanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nanti kita akan bentangkan beberapa ayat Quran, tidak minta perantaraan. Siapa-siapa yang berhajat kepada Allah secara direct, secara langsung, tidak ada mana-mana dalil daripada ayat Quran. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ambil perantaraan sebagai suatu wasilah untuk memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk di dalam masalah ibadat ini doa, memohon sesuatu kepada Allah Taala. Jadi beberapa ayat Quran Allah Taala sebut kan. Di antaranya surah Furqan ayat 55. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Dan mereka yang musyrik menyembah benda-benda yang lain daripada Allah yang tidak memberi manfaat kepada mereka yang menyembahnya, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadanya. Mereka tidak menyembahnya, yang tidak menyembahnya, dan orang-orang kafir selalu menjadikan pembantu bagi golongannya yang kafir untuk menderhakai kepada Allah Ta'ala. Mereka mengadakan sebagai perantaraan. Ala lillahi dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ingatlah, hak yang wajib dipersembahkan kepada Allah ialah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih daripada segala rupa syirik. Syirik selalu kita sebut di dalam pengajian kita, maknanya menyengutukan, menduakan, menganggap ada Tuhan yang berbilang selain daripada Allah Ta'ala, menganggap yang memperkenankan ada lagi Tuhan yang boleh memperkenankan permintaan selain daripada Allah. Dan orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah itu menjadi pelindung dan penolong sambil berkata, kami tidak menyembah ataupun memujanya melainkan supaya mereka mendampingkan kami kepada Allah sehampir-hampirnya. Dia sebenarnya orang kafir Mekah pun, mereka tak menganggap pun sembahan-sembahan mereka, patung-patung yang mereka sembah, berhala-berhala sebagai Tuhan. Sebab bila ditanya, dia kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu melainkan nak menjadikan berhala sebagai wasilah, sebagai perantaraan kami dengan Allah. Sebab itu di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad tanya, andai kata kamu tanya penduduk-penduduk Mekah ini yang menyembah berhala, siapakah yang menjadikan langit dan bumi? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka siapakah yang menjadi langit dan bumi, nescaya mereka mengatakan Allah. Yad'una min dunillah. Ayat yang berikutnya, tadi ayat di dalam surah Zumar ayat 3. Surah Zumar ayat 3. Tuan-tuan balik boleh rujuk Al-Quran dan tengok tafsiran dia. Ayat yang berikutnya, yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa la yanfa'uhu dzalika huwa ad-dalalul ba'id. Ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain dari Allah yang tidak dapat membahayakan dan tidak dapat mendatangkan kebaikan. Yang disembah, maknanya berhala-berhala, tokong-tokong itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga mudarat. Itulah kesesatan yang terpesong. Surah Anbiya ayat 12. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata,
Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu? Surah Anbiya ayat 66. Qul anad'u min dunillah ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu syayatin fil ardi hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda atina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 71. Katakanlah, patutkah kita menyeru serta menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat kepada kita dan tidak dapat mendatangkan mudarat kepada kita? Dan patutkah kita dikembalikan undur ke belakang menjadi kafir musyrik setelah kita diberi hidayah, petunjuk oleh Allah dengan agama Islam, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan-syaitan di bumi, di tempat yang lengang dalam keadaan bingung, sedang ia pula mempunyai sahabat-sahabat yang mengajakkan ke jalan yang lurus dengan berkata kepadanya, marilah bersama-sama kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk, dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Tuhan yang memelihara, mentadbirkan sekalian alam. Surah Al-An'am ayat 71. Ini sebahagian daripada ayat-ayat Quran. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala kata bila jangan minta berdoa selain daripada Allah, dan jangan juga beribadah selain daripada Allah. Jadi doa sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dia termasuk daripada ibadah. Doa maknanya meminta. Jadi meminta dan berdoa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menjadikan wasilah ataupun perantaraan. Jadi ada orang kata, macam mana kalau kita jadikannya sebagai wasilah? Bukan kita sembah benda tu, sebagai perantaraan sahaja, kerana ada dalil di dalam ayat Quran. Ada dalil daripada Quran sungguh menuntut ataupun mencari wasilah. Kita tidak menganggap pokok ataupun kita kata wali, orang yang mati, kubur karamah wali-wali kan. Kita tidak menganggap mereka memberi bekas, memberi kesan, memperkenankan doa. Kita hanya sebab kita ni lemah, kita ambil berkat sebagai perantaraan, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri memerintahkan supaya kita cari wasilah. Dia ada jawapan. Sebab tu tak pelik kalau ada jawapan. Orang Yahudi Nasrani pun ada jawapan, tuan-tuan. Musyrikin Mekah pun bila ditanya mesti ada jawapan. Mana orang tak ada jawapan? Semua soalan-soalan yang dikemukakan, kenapa buat begini, sesuatu perbuatan, tindakan yang bercanggah dengan agama, mereka mesti bagi jawapan. Jadi jangan pelik kalau orang ada jawapan. Jadi mereka kata sebab ada ayat Quran. Ayat yang Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, hendaklah kamu mencari kepadanya, kepada Allah itu wasilah, dan berjihadlah pada jalannya, semoga kamu memperolehi kejayaan. Apakah ini maksudkan wasilah di situ? Sebab golongan ini selalu mendakwa. Orang yang ajak orang kepada Quran dan hadis ni, ataupun dia melabelkan sebagai Wahabi, pokok ni pokok literal, pokok zahiri, suka mengambil, berpegang dengan ayat-ayat Quran ataupun hadis-hadis Nabi ni secara literal, secara zahir, tanpa merojok sebarang pandangan para ulama. Inilah pokok Wahabi ni. Jadi di sini kita nak tunjukkan beberapa tafsir lah. Di antaranya tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain bagaimana? Di dalam tafsir Jalalain menghuraikan makna wasilah. Wasilah itu apa dia? Adakah wasilah itu yang dimaksudkan wasilah itu perantaraan, seperti pokok, wali, orang-orang yang telah mati, walaupun mereka di atas dunia dulu maknanya orang yang soleh, orang-orang yang baik. Lalu dia kata di sini di dalam tafsir Jalalain menyebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah, khafu iqabahu, takutlah kamu balasannya ataupun hukumannya, bi an tuti'uhu, takutlah kamu hukuman Allah dengan cara kamu mentaati Allah. Itu maksud takut. Maknanya bukan kita sebut sahaja takut, tapi tanpa diikuti dengan tindakan, dengan amalan, dengan perbuatan. Tak sebut takut je kepada Allah, tapi apa perbuatan, tindakan pun kita tak buat. Jadi dengan cara kita mentaati Allah, melakukan ibadat kepadanya. Wa bataru, maknanya utlubu, maknanya carilah olehmu, ilaihil wasilata, kepadanya wasilah. Apa makna wasilah? Ini tuan-tuan dengar elok-elok. Dalam Quran dia kata ada wasilah. Sebab dia baca Quran terjemahan, dia tak tengok sebarang tafsir. Mereka tidak melihat sebarang ulasan tafsiran yang dikemukakan oleh para ulama. Dia kata wasilah di sini ma yuqarribukum ilaihi min ta'atih, sesuatu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah daripada ketaatan. Itu wasilah. Ya Allah Ta'ala kata wa bataru ilaihil wasilata. Wasilah di situ bukan ambil pokok, ambil wali, kubur, orang yang mati, karamah-karamah sebagai perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana orang kafir tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan untuk menjadikan sembahan kami sebagai suatu wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi di dalam kitab-kitab tafsir menyebut, di antaranya tafsir Jalalain dia kata ma yuqarribukum ilaihi min ta'atih. Yang dimaksudkan wasilah di situ adalah sesuatu amalan, perbuatan, ibadat yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah. Wasilah inilah yang diperintahkan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan untuk menyatakan, membuktikan kita takut kepada Allah Ta'ala, mesti kena cari wasilah. Apa maksud wasilah? Melakukan ibadat sebagai tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, apakah perbezaan antara orang-orang yang menyembah berhala? Di waktu yang sama mereka tidak menganggap bahawa berhala itu Tuhan, dan berhala itu memperkenankan doa mereka. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kalau kita tengok di dalam tafsir Al-Azhar, balik ni tuan-tuan boleh rujuk. Profesor Dr. Hamka kata apa di dalam mentafsirkan ayat ini? Mereka berkata untuk membela perbuatan yang salah itu. Bila mereka sembah berhala, Nabi tegur, Nabi larang. Allah Ta'ala datangkan ayat-ayat Quran kenapa sembah berhala. Lalu walaupun dalam keadaan mereka sesat, mereka salah, mereka jawab juga. Sebab tu saya sebut tadi, jawapan mesti ada. Mereka berkata untuk membela perbuatan yang salah itu, tidaklah kami menyembah kepada mereka. Apa dia berhala tadi? Melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nak jadikan berhala ini sebagai perantaraan, nak bawa kami supaya betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Bukan kami menganggap mereka Tuhan pun. Di dalam pembelaan diri itu, mereka mengakui memang Allah itu esa adanya. Orang kafir Mekah kata Allah Ta'ala esa, bukan Allah Ta'ala berbilang. Kalau macam tu kenapa berhala tu banyak? Berhala ni sebagai perantaraan je. 360 berhala kan di Mekah kan. Allah Ta'ala tetap satu. Yang 360 berhala itu perantaraan sahaja. Dia bukan Tuhan pun, kami yang buat berhala tu. Dia kata Allah Ta'ala tetap esa. Tiada dia bersekutu dengan yang lain. Tetapi kata mereka, kerana Allah itu sangat tinggi, tidaklah akan sampai orang semacam kita yang hina dina ini akan dapat mencapai dia kalau tidak ada orang perantaraan ataupun pengantar. Ni yang Syekh Nazim sebut. Kita ni siapa? Nak direct dengan Allah Ta'ala, tidak ada adab. Tidak ada adab kita dengan Allah. Kita ni hina dina.
jauh dengan Allah, banyak dosa, banyak kesalahan. Mesti kena ada perantaraan. Tengok. Ni iktikad siapa ni? Bukan musyrikin Mekah. Jangan main ni. Sebab tu saya terpaksa kena batalkan pengajian biasa yang kita buat ni. Nak cerita benda ni, saya mari susah hati. Sebab orang percaya, orang tu baguslah huraian ustaz ni, kemaslah, pokok ni saja duk kata kat orang tak betul, sesat, suka membid'ahkan orang. Padahalnya pegangan itu salah. Nampak? Jadi pemikiran mereka, kita tengok orang kafir Mekah ni pun tidak menganggap berhala sebagai Tuhan. Bahkan ada di antara orang musyrikin itu yang mengumpamakan Allah dengan raja besar. Kita nak jumpa Allah tu, nak jumpa raja ni direct boleh ke? Mesti kena orang jumpa orang kuat dia dulu, orang kanan dia dulu. Jadi Allah Ta'ala, tengok, dia sama tak? Dia nak menyamakan Allah dengan raja, nak menyamakan Allah dengan orang yang besar. Sedangkan Allah Ta'ala kata, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ. Jangan kamu bandingkan Allah dengan sesuatu. Jangan memisalkan Allah. Raja ke siapa-siapa ke, jangan bandingkan. Sebab Allah mukhalafah. Kalau tang lain mereka beri-ria, tak kata tak boleh Allah Ta'ala sama. Sehingga kita kata Allah Ta'ala arah pun tak boleh. Kata kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab arah tu tempat. Jadi Allah Ta'ala tak bertempat, dia kata. Tapi tang ni, dia nak menyamakan Allah dengan makhluk. Bahkan ada di antara orang musyrikin itu mengumpamakan Allah dengan raja besar. Kata mereka, tidaklah dapat kita langsung sahaja bertemu dengan sang raja kalau tidak terlebih dahulu mengadakan orang perantaraan atau orang pengantar yang dekat hubungan dengan raja itu. Mereka telah berfikir dengan sangat salah. Dr. Hamka kata, mereka berfikir dengan cara fikiran yang sangat salah. Mereka telah mengumpamakan Allah dengan makhluknya sendiri, iaitu raja. Sedang raja-raja itu adalah manusia yang lemah, tidak berbeza dengan manusia yang lain, kerana takut dia akan diintai oleh musuh-musuhnya ataupun orang yang ingin merebut kekuasaan daripada tangan-tangannya. Diadakan pengawal yang ketat. Takut orang rampas, maknanya kerajaan dia, mahkota dia, kedudukan sebagai raja, dia adalah pengawalnya, bodyguard, polis dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tak sama. Raja itu tidak pula berani keluar sendiri dari istana kalau tidak dengan pengawal yang rapi. Raja-raja itu tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak ada wazir-wazir yang membantunya, kalau tidak ada tentera yang menjaga negerinya. Dan raja itu belum raja sebelum diangkat dan tidak lagi menjadi raja. Maknanya sebelum diangkat dia tidak menjadi raja dan habislah kekuasaannya setelah dia mati. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh samakan dengan raja. Jadi maknanya kita nak bermohon, nak bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak perlu kepada perantaraan. Yang seterusnya, yang kelima, Allah memerintahkan supaya hanya kepadanya sahaja kita meminta. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, apabila bertanya akan engkau oleh hamba-hambaku tentang aku, jawablah aku hampir. Hampir di sini di sudut ilmu, di sudut rahmat, di sudut kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan di sudut zat. Zat Allah Taala berada di atas daripada arasy. Jadi Allah Ta'ala kata, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Jadi tidak ada dalil daripada Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan supaya kita mencari perantaraan untuk bermunajat, berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala duk buka tawaran cukup banyak dalam Quran, di dalam hadis-hadis Nabi sebut, di dalam hadis kursi. Siapa-siapa yang berhajat, siapa-siapa yang ada masalah, mengadu kepada Allah tanpa perantaraan. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kadang-kadang kita jadi, betul ke Allah Ta'ala kata macam tu, kita jadi muskil. Banyak doa kita Allah Ta'ala tak makbul. Macam mana janji ayat Quran macam tu?
Sedangkan Allah Ta'ala kata innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak mungkir janji. Janji di dalam ayat ini bila berdoa Allah Ta'ala makbul. Tapi doa aku berapa banyak Zaid kata Allah Ta'ala tak berkenan, tak makbul. Macam mana kita nak faham tu? Di dalam hadis disebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'. Bila kita berdoa kepada Allah, seseorang hamba berdoa kepada Allah, dia ada 3 keadaan. Ni tuan-tuan kena ingat. Jangan susah hati kalau berdoa Allah Ta'ala tak kabulkan doa kita. Hajat kita, permintaan yang kita nak supaya Allah Ta'ala makbul sangat. Berat nak tanggung ni, masalah besar ni. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak perkenankan, ataupun Allah Ta'ala lambat makbulkan doa. Nabi SAW kata ada 3 keadaan. Kadang-kadang doa kita yang kita doa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, kita merayu kepada Allah, kadang-kadang Allah Ta'ala makbul dengan cepat. Kadang-kadang lambat, berdasarkan kepada keperluan dan kesesuaian, bukan kepada permintaan, perlu dan sesuai. Berapa ramai orang minta kepada Allah Ta'ala nak jadi kaya. Bukan semua dapat kaya. Orang ni tak sesuai kaya, orang ni kena sederhana, orang ni boleh kaya. Mengikut keperluan dan kesesuaian pada diri seseorang. Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, tetapi Allah Ta'ala bagi apa yang kita perlu. Tu kita kena faham tu. Dia bagi apa yang kita perlu. Sama ada kita minta ataupun kita tak minta. Di atas tujuan dan maksud tak nak memudaratkan diri kita sendiri. Apa yang kita minta kadang-kadang di luar daripada keperluan kita, di luar daripada kesesuaian kita. Jadi Allah Ta'ala nilai ni tak sesuai ni, jadi dia tak makbul. Dia bagi lambat sikit. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat. Kadang-kadang lama baru Allah Ta'ala bagi. Orang Islam di zaman Nabi SAW, semasa dia berada di Mekah, minta kemenangan kan. Minta kemenangan, minta dihapuskan orang kafir kalah. Masa tu orang Islam ditekan, dipenjara, diusir, diseksa, macam-macam diperlakukan orang Islam di zaman Nabi semasa berada di Mekah. Duk doa siang malam ni. Ada seorang sahabat bila ramai sahabat-sahabat yang lain diseksa, dia cari Rasulullah. Nama dia Khabat Al-Irthi. Mana Rasulullah ni? Nak minta suruh doa ni. Dah tak tahan dah, kena tekanan daripada orang kafir Mekah. Cari, Rasulullah duk menyorok sembunyi di balik langsir Kaabah. Tengok Rasulullah dah. Ya Rasulullah, ala tad'u lana. Kenapa kamu tidak berdoa kepada kami? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya ketika mentafsirkan ayat Al-Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zuzzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi Imam Bukhari mari hadis ni ketika mentafsirkan ayat ini. Adakah kamu menyangka kamu boleh masuk syurga Allah dengan senang dan mudah, sedangkan belum datang kepada kamu ujian-ujian yang berat sebagaimana orang-orang yang terdahulu, iaitu rasul-rasul dan sahabat-sahabat mereka. Wazuzilu, Allah Ta'ala kata wazuzilu, digoncangkan ujian yang sangat berat. Allah Ta'ala sebut ujian yang berat itu dengan zilzalah, goncangan. Salah satu daripada nama kiamat al-zilzalah, goncangan. Sebab di hari kiamat, salah satu daripada cara Allah Ta'ala nak menghancurkan bumi ini, digoncangkan bumi. Lalu berlagalah bertemu antara gunung di antara satu sama lain bertemu sehingga mengeluarkan debu-debu yang halus. Digoncangkan bumi ini, air laut melimpah, mayat-mayat dalam kubur terbongkar. Dahsyat hari kiamat ini, zilzalah, goncangan. Allah Ta'ala sebut ujian orang dulu-dulu dalam surah Al-Baqarah ini, juzuk yang kedua, sebagaimana zilzalah, digoncangkan kepada mereka ujian yang sangat berat. Berat tak berat tuan-tuan, sehingga berkata rasul dan orang yang beriman bersama dengan mereka, yakni sahabat-sahabat mereka dan juga hawariyun, pengikut yang setia, mata nasrullah. Cuba tuan-tuan bayang, orang yang paling kuat iman, Nabi, Rasul,
Demo pun tanya, bila lagi Allah Ta'ala nak tolong ni? Tak tahan dah ni. Dahsyat sangat ujian daripada orang kafir ni. Sahabat-sahabat yang setia dengan mereka pun bertanya, bila Allah Ta'ala nak tolong ni? Kami dah tak tahan ni. Berat tak? Berat. Lalu Allah Ta'ala kata, Alla inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah Ta'ala itu hampir. Di dalam mentafsirkan ayat ini, Rasulullah sebut orang dulu-dulu ada yang dibelah kepala mereka, dipisahkan antara kulit dengan tulang mereka. Mereka tak lari di dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Dan Rasulullah kata ada sebahagian mereka disikat kulit mereka dengan sikat besi, sehingga kulit-kulit mereka relai. Mereka tidak lari daripada agama Islam, daripada akidah Islam yang mereka pegang. Hujung hadis itu Rasulullah kata, walakinnakum tasta'jilun. Kamu ni nak menang cepat. Macam kita lah, kena tekan-tekan sikit. Bila orang nak faham sunnah, bila orang nak faham sunnah. Apa perjuangan kita, apa usaha kita, apa jihad kita, apa pengorbanan kita, apa sumbangan kita untuk memajukan sunnah ini. Orang memahami Quran dan sunnah. Jadi duk tanya bila ni pokok ni makin ramai. Apa usaha kita? Kita kena tanya, apa pengorbanan kita? Sejauh mana pengorbanan kita? Sehingga Nabi tanya, mata Nasrullah, Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi di dalam tafsirkan ayat ini, Imam Bukhari buat mai hadis yang Rasulullah kata, walakinnakum tasta'jilun. Kamu ni nak cepat sangat, nak cepat sangat menang. Apa maksud yang saya nak sampaikan di sini? Doa kadang-kadang diperkenankan cepat oleh Allah, kadang-kadang lambat berdasarkan kepada keperluan. Dah 13 tahun duduk di Mekah. Sebahagian sahabat diseksa, dibunuh, dihalau, dibuang negeri. Yang pergi Habsyah 2 kali, lepas tu pergi Taif, last kali pergi ke Madinah Munawwarah. Tengok dua keadaan. Keadaan yang ketiga, seseorang itu berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala tetap tidak mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mungkir akan janji. Allah Ta'ala dibagi di akhirat, dia ganti dalam bentuk pahala. Allah Ta'ala ganti dalam bentuk pahala. Kita tak tahu, pahala sembahyang tahu, puasa, zakat, haji, mengaji, baca Quran, zikir, selawat tahu. Ini pahala mengenai daripada mana ni? Daripada doa yang tidak dimakbulkan oleh Allah di atas dunia. Maksudnya apa? Allah Ta'ala tetap akan memperkenankan doa. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan doa orang yang berdoa. Cuma Nabi kata sama ada cepat ataupun lambat ataupun ditangguhkan di negeri akhirat. Jadi bagi kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, yang yakin terhadap janji-janji Allah, firman-firman Allah, jangan putus asa. Sentiasa berdoa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Takut ada di kalangan manusia yang pernah dilahirkan daripada keadaan beragama Islam, daripada kedua ibu bapa yang beragama Islam. Bila dia berada dalam kesulitan, doa kepada Allah Ta'ala tak makbul, dia doa kepada Tuhan lain daripada Allah Ta'ala. Dia berada di tengah-tengah lautan, tiba-tiba makbul pula. Dia kata, yang Tuhannya yang tu, yang duk jaga laut tu. Kalau duduk lautan, doa kepada syaitan ke jin ke pokok ke apa, tiba-tiba berkenan. Doa kepada Allah Ta'ala tak jadi. Tengok Allah Ta'ala uji. Dia diberi, maknanya dilepaskan segala kesulitan yang berlaku kepada dia. Sudah, akidah dia dah goyang. Jadi berdasarkan kepada ayat yang kita bacakan tadi, kita jangan putus asa. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tak memperkenankan lagi doa kita, terus berdoa. Kerana di sana adalah ujian daripada Allah Ta'ala, nak tengok sejauh mana istiqamah kita di dalam doa kepada Allah. Dan yang keenam tuan-tuan, daripada banyak pokok-pokok kayu dalam dunia ni, memang ada pokok yang berkat. Tuan-tuan tahu tak pokok apa? Ada banyak-banyak pokok yang dalam dunia ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, pokok ni memang berkat. Pokok apa? Pokok zaitun. Yang Allah Ta'ala sebut wa syajaratun takhruju min turi Saina, wa syajaratan takhruju min turi Saina tambutu bid-duhni wa sibghi lil akilin. Dan pokok yang tumbuh di kawasan Bukit Tur Sina yang mengeluarkan minyak. Minyak dan bagi orang-orang yang makan. Minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan. Orang Arab jadikan minyak tu sebagai lauk. Dia ambil roti, dia cicah,
Cicah dengan minyak zaitun. Tuan-tuan pernah tak makan minyak zaitun dengan roti? Saya pernah masa duduk Peshawar dulu, mula-mula sampai Pakistan, kawan orang Arab. Dia ambil minyak zaitun tu dalam botol tu, dia tuang dalam besen. Banyak. 1 kilo. Satu besen tu 1 kilo dia tuang. Saya tengok ni orang nak buat apa ni? Mulut kita dah mula dah, kita rasa melugeh. Dia ambil roti, dia cicah. Habis nak makan roti, baki lagi minyak tu, ada secawan lebih lagi, dia minum pula. Dia togok dengan dalam besen tu. Rupa-rupanya laut. Quran kata laut mereka. Dan pokok zaitun Allah Ta'ala kata, yuqadu min syajaratin mubarakah. Dari pokok zaitun dia mengeluar minyak. Minyak itu jadi bahan bakar. Syajaratin mubarakah, pokok yang berkat. Tetapi Allah suruh tak kamu jadikan pokok zaitun yang berkat ini, yang aku jadikan ianya berkat, supaya minta kepada pokok zaitun. Ada tak? Ha? Tak ada. Sedangkan terang-terang Allah Ta'ala kata pokok zaitun ni berkat. Minyak dia baik, minyak zaitun kita makan untuk kurang kolesterol dan sebagainya, baik. Itu pun Allah Ta'ala tak suruh. Tak pernah dibuat oleh Nabi, para sahabat dan para ulama. Orang-orang duduk negeri Arab kan, pergi doa, minta kepada pokok zaitun, tetapi dia pun menganggap bukan pokok tu yang memberi bekas, bukan pokok yang memperkenankan Allah. Ada tak orang buat macam tu? Tak pernah buat. Sebab dia makhluk, tidak boleh memperkenankan permintaan dan doa. Sebenarnya kami pun yakin dia tak boleh memberi bekas, tidak memperkenankan Allah. Kalau gitu kenapa minta? Kalau begitu kenapa minta? Kalau dah yakin Allah Ta'ala yang memberi bekas, Allah Ta'ala yang memperkenankan, bukan pokok, kenapa minta ke pokok? Kami tak pernah minta, tapi kami kata boleh. Tak boleh lah maknanya, sebab tak pernah dibuat. Nampak tuan-tuan? Maka tidak pernah dibuat. Dan dia termasuk di dalam perkara yang bid'ah, minta sesuatu kepada pokok, sebagaimana yang disebut di dalam kitab Bid'ah dan Syirik oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Tuan-tuan tengok apa dia hurai. Di antara perkara-perkara bid'ah panjang lah masalah bab ibadat ni. Bab ibadat, lepas tu termasuk di dalam bab syirik, bab amalan, termasuk dalam bid'ah yang dicela di dalam agama. Di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi ni, dia bukan daripada Saudi tuan-tuan ya. Dia orang mana tuan-tuan? Sebelum saya nak baca tulisan dia, huraian dia, Dr. Yusuf Al-Qardawi ni lahir di mana? Lepas tu dia duduk di mana? Kota. Maka dia bukan Wahabi kan? Kalau dia lahir di Mekah, orang kata dia Wahabi. Dan Dr. Yusuf Qardawi ini, dia pernah pegang Persatuan Fiqh sedunia, Persatuan Ulama sedunia, Rais Majma'il Fiqh Islami Al-Alami, pengurusi Persatuan Fiqh sedunia. Nak bagi perkenal dulu sebelum kita nak baca tulisan dan kata-kata dia. Dan dia pernah mendapat tokoh hijrah di Malaysia. Tahun yang berapa saya tak ingat. Dia dengan Dr. Wahbah Zuhaili. Okey, kita baca tulisannya. Dia kata, di antara perkara yang bid'ah di sini meminta berkat kepada pepohon, bebatuan dan semacamnya. Termasuk syirik yang diperangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meminta berkat tabaruk kepada pepohon, bebatuan, kuburan dan semacamnya, dengan keyakinan bahawa ia mempunyai suatu rahsia atau keberkatan khusus yang akan diraih oleh orang-orang yang mengusap dan mengelusnya dan bertawas di sekelilingnya dan menziarahinya ataupun duduk di sekitarnya. Ambil berkat di pokok kan. Kalau kita kata tadi pokok zaitun yang Allah Ta'ala sebut berkat pun, tak dibenarkan kita ambil tabaruk daripada pokok zaitun selain daripada pokok zaitun. Contohnya musangking. Mahal buah dia. Sekilo apa? RM100, RM200 kan. Sebab apa? Dia berkat ni harga dia pun tinggi. Maka kita pun ambil berkat kepada pokok musangking. Tak boleh. Dia tidak dapat mendatangkan keberkatan. Munafaat. Munafaat di sudut apa? Memperkenankan doa. Ada pun munafaat di sudut kita makan, itu boleh lah kita dapat makan kan. Kita boleh makan buah dia.
Tetapi di sudut munafaat kita, dia memperkenankan permintaan kita. Tidak ada munafaat. Jika terus dilakukan perbuatan ini akan membawa kepada syirik besar. Sebab syirik ada besar, ada kecil. Syirik besar yang dapat mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Syirik kecil iaitu riak. Ini dia kata akan membawa. Sebab berhala-berhala besar bangsa Arab ada berupa batu besar seperti Lata, ataupun pohon seperti Uzza. Jadi di zaman Nabi, berhala-berhala yang besar itu yang diperbuat daripada batu dipanggil Lata, daripada pokok kayu dipanggil Uzza. Sebab itu bila mereka menyembelih binatang, Bismillati wal Uzza, dengan nama Tuhan Lata dan juga Uzza. Berhala dia banyak kan, 360 yang saya sebutkan tadi. Tapi yang kepala berhala yang paling besar dua ni. Ketua bagi segala berhala-berhala. Nak sembelih binatang, sembelih unta ke kambing ke, sembelih, mereka mempersembahkan kepada berhala tersebut bagi makan Tuhan dia. Berhala ni yang dijadikan sebagai perantaraan. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kamu makan bangkai. Bangkai ni apa dia? Binatang yang mati yang tidak disembelih. Binatang tu asalnya dia boleh makan. Macam kita kata ayam, itik, kerbau, lembu boleh makan. Tapi dia mati dalam keadaan tidak disembelih, dipanggil bangkai, tak boleh makan. Ataupun disembelih bukan dengan secara syar'i, tak boleh makan juga. Itu bangkai. Dan darah babi dan seseekor binatang ataupun sesuatu binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Apakah yang dimaksudkan tidak menyebut nama Allah? Menyebut nama inilah Tuhan dia, iaitu Lata dan juga Uzza. Macam orang sekarang ni kan, dia letak apa? Walimau, apple, nenas, apa ada lagi buah-buahan kan. Dulu masa kita kecil-kecil tu memang letak buah-buahan yang betul, buah-buahan yang asli. Tapi bila dia letak, tengok ada orang nak curi makan, akhirnya sekarang ni dia letak limau plastik, apple plastik, nenas plastik. Dia pun tahu Tuhan dia tak makan, orang lain dia duduk curi. Maknanya orang dulu dah buat, mereka mempersembahkan makanan itu kepada tokong-tokong mereka. Daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Selepas itu Rasulullah kata, kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, maksudnya daripada Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Sedang kami baru saja lepas daripada kekafiran, maknanya baru masuk Islam. Sebahagian sahabat ni nak pergi ke Hunain di dalam keadaan mereka baru memeluk agama Islam. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut Zatu Anwat. Mereka selalu mendatanginya, selalu pergi jumpa pokok tu, dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Orang musyrik ambil senjata gantung kat pokok tu. Tak kala kami melalui sebatang pohon bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah, bukankah buatlah untuk kami Zatu Anwat. Kamu pun buat macam tu dah, wahai Rasulullah. Kami pun nak gantung juga pedang kami sebagaimana orang kafir tadi, sebagaimana mereka itu mempunyai Zatu Anwat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, Maha suci Allah. Apa maksud tuan-tuan perkataan Subhanallah? Kita terjemahkan Maha Suci. Apa maksud Maha Suci? Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada segala sifat kekurangan. Sifat kekurangan tu apa dia? Sifat lemah, sifat koman. Semua ni tak boleh nak dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Bila sebut sifat Allah, mesti sifat kamalat. Bila kita mengaji tauhid, mengaji akidah, bila sebut sifat Allah, Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada satu pun sifat yang lemah, kurang bagi Allah. Di dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menceritakan satu benda yang pelik, suatu benda yang besar, yang di sudut logik akal ni tak boleh masuk, tak boleh terima, tak boleh percaya.
Allah Ta'ala akan memulakan firman-Nya dengan subhana. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lepas tu sampai Baitul Maqdis, Allah Ta'ala bawa Nabi naik ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini besar ke kecil? Naik ke langit ni. Tak ada roket, tak ada kapal terbang, tak ada lift. Naik ke langit. Besar tak? Di sudut akal boleh terima tak? Sebab itu Islam bukan pakai akal. Islam pakai dalil, Islam pakai hujah, Islam pakai fakta. Bukan semua masuk akal. Ada benda yang sesuai dengan akal, tetapi ada benda yang tak sama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tahu otak manusia ni sempit. Manusia ni mudah pelik, mudah terkejut. Cerita benda pelik tak terima. Pelik yang berdalil lah, pelik yang berdalil. Sebab ini ada dalil. Jadi Allah Ta'ala sebelum nak cerita Allah Ta'ala memperjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad naik ke langit ni, Allah Ta'ala kata Subhana, Maha suci Tuhan. Maknanya bila Maha suci Tuhan, tolak sifat lemah, sifat kurang bagi Allah Ta'ala buang. Sebab Nabi Muhammad SAW bukan dia naik sendiri, dia naik sendiri ke langit, tak, diperjalankan. Dia kata Asra dia diperjalankan, bukan dia sendiri berjalan. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memperjalankan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melakukan, apa mustahil bagi Allah? Tak ada mustahil. Tak ada mustahil bagi Allah. Jadi bila tersebut tak mustahil bagi Allah, dia orang kona lagi. Itu yang sebut sampai apa dia? Pedang boleh angkat 200 kilo. 200 kilo lah. Kau? Tu 200 kilo. 900? Oh, boleh. Boleh berlaku, tapi adakah ia berlaku? Sebab yang ni kita kata ianya berlaku Isra' Mi'raj ini. Ianya berlaku. Apa mustahil bagi Allah? Memang tidak mustahil bagi Allah Ta'ala. Adakah benda itu berlaku? Dia orang kena tak mustahil bagi Allah Ta'ala. Macam mana tuan-tuan nak jawab orang nak sebut ni? Mustahilkah bagi Allah? Tak mustahil kan? Dia cerita benda yang tak diterima sebab benda tu tak berlaku. Dia kata apa mustahilnya? Orang jumpa Nabi, adakah mustahil bagi Allah Ta'ala nak bangkitkan Nabi daripada kubur? Macam mana kita nak jawab buat-buat ni? Dia memang pakai logik. Bila kita kata tidak mustahil bagi Allah, sebab kita kata sebab adalah dalil dalam Quran, ataupun benda tu ada dalil dalam hadis. Mereka hanya menggunakan hujah apa mustahil bagi Allah untuk buat menghalalkan apa saja yang mereka tipu, yang mereka reka. Mereka halalkan wali ni pergi ke sana, pergi ke sini. Dalam satu masa 2-3 tempat. Ada satu cerita, yang golongan ini ceritalah. Orang Mekah ni dia nak makan durian macam mana? Wali ni balik ke petani tu, ambil buah durian. Kan naik kapal terbang. Terus hantar kat tok guru dia, ni buah durian. Sebab orang Mekah tak kenal durian. Apa mustahil bagi Allah, dia kata. Kita kata kalau tak mustahil bagi Allah ni benda yang ada bukti. Sebab tu kita kata yang tu kita boleh terima walaupun tak masuk akal. Tapi benda yang tak ada bukti, tidak berdasarkan kepada dalil dan hujah, tidak pernah berlaku di sudut alam syahadah ni, kenyataan, kita tak boleh terima. Jadi nak jawab macam mana? Kita tanya balik. Boleh tak Allah Ta'ala buat satu batu yang besar, Allah Ta'ala sendiri tak boleh nak angkat? Boleh tak? Macam mana nak jawab? Tanya soalan ni kepada puak-puak Jahmiyah dan juga Mu'tazilah. Sebab dia banyak guna akal. Boleh tak Allah Ta'ala buat batu yang besar, Allah Ta'ala sendiri tak larat nak angkat? Boleh tak? Nak kata tak boleh, lemah. Allah Ta'ala lemah. Macam mana nak jawab? Kalau kita kata Allah Ta'ala tak boleh buat batu yang besar sehingga dia sendiri tak boleh nak angkat, dia lemah. Macam mana nak jawab? Kalau kita kata tak boleh, dia lemah. Kalau kita kata dia boleh, tiba-tiba dia tak boleh nak angkat juga, lemah juga. Macam mana? Saya mengaji tauhid dulu, Tok Guru ajar jawapan ni. Kalau orang lain buruk, tanya soalan ni. Maknanya soalan tu tak perlu tanya. Benda tu tak berlaku. Kenapa kita nak tanya? Benda tu memang tak berlaku. Sebab dia guna akal tadi kan.
Jadi hak guna akal ni bukan semua benda hak kita kata Allah Ta'ala boleh buat, Allah Ta'ala buat. Memang Allah Ta'ala boleh buat sesuatu, tetapi berlaku ataupun tidak benda itu. Nampak? Jadi benda hak tak berlaku, tidak ada kenyataan, tidak ada bukti daripada Quran hadis, kita tak ada lah. Okey. Jadi sahabat ni pun minta lah kepada Rasulullah SAW buat pokok macam tu juga. Buat apa dia? Zatun anwat, macam orang kafir buat, dia nak sakut pedang tu tadi. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkannya senjata-senjata perang mereka kepada pohon itu. Tak kala kami melalui sebatang pokok bidara, kami pun berkata, wahai Rasulullah SAW, buatkanlah untuk kami zatun anwat sebagaimana mereka itu mempunyai zatun anwat. Maka Rasulullah SAW bersabda, subhanallah. Ni kita nak sebut ni, maha suci Allah. Itulah sunnah tradisi orang-orang yang sebelum kamu. Itu perbuatan orang kafir. Ambil berkat kepada pokok, kepada batu, kepada apa ni. Itu perbuatan orang kafir. Kamu dah masuk Islam, jangan buat macam tu. Demi Allah yang diriku ada di dalam tangannya, maknanya di dalam kekuasaannya, kami benar-benar telah mengatakan sesuatu perkataan yang seperti itu yang dikatakan Bani Israel kepada Musa. Buatkanlah untuk kami sembahan-sembahan mereka itu mempunyai sembahan-sembahan. Musa menjawab, maksudnya sesungguhnya kami adalah kaum yang tidak mengerti. Sesungguhnya kamu adalah kaum yang tidak mengerti. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, pasti kamu akan mengikuti tradisi orang-orang yang sebelum kamu. Jadi dalam hadis ni Rasulullah kata, bila sahabat minta buat satu tempat untuk mereka gantungkan pedang untuk ambil berkat, sebagaimana orang kafir, Rasulullah kata kamu akan mengikuti tradisi orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Maksudnya kalau orang kafir buat macam tu, kamu nak buat macam tu ke? Sedangkan kamu dah mengucap dua kalimah syahadah, kamu telah Islam. Makna syahadah dia kita sebut apa dia? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada layak yang disembah melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada yang layak untuk kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Tidak ada yang layak kita berdoa melainkan hanya kepada Allah. Itulah termasuk di dalam kalimah la ilaha illallah. Oleh kerana doa juga adalah sebahagian daripada ibadah. Jadi bila ibadah ini khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain. Dan beberapa ayat Quran yang kita bacakan tadi telah membuktikan kepada kita bahawa makhluk tidak dapat memberi bekas, tidak memperkenankan. Dan tadi dah kita sebut, kami pun tahu pokok tidak boleh memberi bekas, tidak memperkenankan, tetapi sebagai wasilah. Apa maksud wasilah yang kita bacakan dalam ayat Quran tadi? Maksud wasilah tu apa dia? Maknanya ibadat. Kita melakukan wasilah itu ibadat untuk mendampingkan diri kepada Allah, bukan perantaraan yang dia membawa amalan kita ataupun dia nak recommend doa kita kepada Allah. Bukan begitu. Jadi dengan penjelasan tadi, jelaslah bahawa makhluk tidak dapat memperkenankan doa memenuhi sesuatu hajat, dan yang kedua tidak perlu perantaraan kita dengan Allah kerana Allah Ta'ala memperkenankan sesiapa yang berdoa kepada Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.